Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang ke channel YouTube saya, Cikgu PJK. Okey, hari ini saya akan sambung pembelajaran kita, iaitu mata pelajaran sejarah. Tajuk kaedah penyelidikan sejarah. Okey, kita masih lagi tajuk yang sama, sejarah dan kita, cuma tajuk yang kedua dan yang ketiga, kaedah penyelidikan sejarah. Okey, jom kita tengok apa yang kita belajar ini. Okey, untuk hari ini objektif standard pembelajaran kita adalah menjelaskan kaedah penyelidikan sejarah. Okey. Okey, tanpa melengah lagi, cikgu akan terangkan apa itu kaedah penyelidikan. Okey, kaedah penyelidikan sejarah dilakukan untuk membuktikan peristiwa sejarah yang telah berlaku. Okey, terdapat 3 kaedah yang digunakan untuk mendapat maklumat sejarah. Yang pertama, kaedah arkeologi, kaedah lisan, kaedah bertulis. Cikgu, apa itu kaedah itu? Apa itu kaedah-kaedah yang cikgu sebut ni? Kaedah arkeologi, lisan, bertulis. Apa tu cikgu? Okey, tak apa. Jom cikgu jelaskan. Okey, yang awak nampak dekat sini ialah 3 kaedah-kaedah yang dilakukan oleh ahli-ahli sejarah di Malaysia maupun di luar negara. 3 kaedah ini iaitu arkeologi, kaedah lisan, kaedah bertulis. Okey, cikgu sediakan gambar-gambar di sini. Yang arkeologi dan tengah gali-gali, duduk-duduk macam ni, cari jumpa tulang. Kalau kaedah lisan ni, macam ni. Lisan ni kalau kita bercakap lah. Macam cikgu bercakap dengan awak sekarang ni. Okey. Ni temu bual. Ni kau buat kaedah temu bual. Kaedah bertulis ni, macam ni. Tubuh surat, gambar-gambar di dinding gua, tulisan-tulisan di kulit-kulit, buku-buku dan sebagainya. Okey. Cikgu akan terang lebih dalam kaedah-kaedah ni. Jom. Okey. Untuk kaedah-kaedah ni, kaedah arkeologi, para penyelidik menggunakan kaedah arkeologi ni, contohnya digunakan oleh ahli arkeologi. Merupakan proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Contohnya artifak dan fosil. Artifak ni macam siling, batu tembikar dan sebagainya. Fosil ni tulang-tulang, tulang belulang. Itu fosil. Menggunakan kaedah cari gali ekskavasi. Ekskavasi ni ayat ahli arkeologi lah. Sebenarnya dia perkataan cari gali. Contohnya di tapak arkeologi Sungai Batu di Kedah. Okey. Selain daripada itu, arkeologi maritim di bawah air pun dilakukan untuk mendapat maklumat kebudayaan manusia terdapat di dasar laut, sungai ataupun tasik. Contohnya kapal karam dulu nak bagi tahu di sini mana dulu ada hidupan sebelum air laut melimpah, sebelum air laut naik ke darat, terdapat perkampungan-perkampungan di dalam laut tu. Selain daripada itu juga ahli arkeologi ni nak membuktikan contohnya dalam Al-Quran tentang kisah-kisah Nabi. Nanti kita tengok. Kaedah lisan. Kaedah yang kedua, kaedah lisan. Lisan ni kita bercakap lah. Merupakan proses mendapat maklumat melalui temu bual dengan orang sumber. Temu bual. Okey, temu dengan orang sumber. Orang sumber tu siapa cikgu? Orang sumber ni mereka yang melihat dalam peristiwa sejarah, melihat atau mendengar peristiwa sejarah daripada orang lain. Contohnya komando-komando, askar-askar, polis-polis sebelum merdeka ataupun orang kampung yang masih hidup sehingga sekarang. Okey, kaedah bertulis tulisan lah. Macam ni macam gambar yang awak jumpa tadi, awak tengok tadi yang cikgu tunjuk tadi. Bukan proses dapat maklumat daripada tulisan ataupun lakaran di dinding-dinding gua. Maklumat diperoleh daripada dinding gua, kayu, batu dan bahan bercetak. Okey, jom cikgu ada sediakan. Okey, jom tengok video-video ni. Cikgu ada sediakan 2 video-video yang berkaitan dengan cari gali ekskavasi.
Contohnya kita tengok yang di darat dulu. Penemuan rangka di tapak pembinaan Pusat Arkeologi Gua Kepah membuktikan wujud manusia prasejarah zaman Neolitik. Okay, video yang awak Malaysia. tengok sekarang ni adalah Menurut pengarah ekskavasi Pusat di Penyelidikan mana Arkeologi Global Universiti Sains para Malaysia, ahli arkeologi Profesor Dr. Mokhtar Saidin, berdasarkan menjumpai sampel gigi, tulang rangka yang manusia ditemui ataupun mungkin rangka milik manusia wanita dari zaman berkenaan. di Gua Kepah. Mayat itu ditanam mengikut adat masyarakat purba yang Dipercayai menggunakan manusia kulit zaman kerang dan kepah. Neolitik. Sepanjang 7 hari daripada Isnin sampai hari Isnin hari ini, Okey, yang awak tengok sekarang ni dapat dedahkan satu rangka manusia. bukan kemah kenduri tau. Bahkan Ni daripada kemah tulang pinggul di ke mana atas dia lengkap tutup kepala, untuk mereka membuat dikebumikan dalam proses bukit cari kerang. gali Jadi kalau kita lihat belakang di tu, kawasan-kawasan kerang asal, dia korek kerang asal tu tanah yang kosong dinding tu. Jadi lubang kubur lah. Dan dia tanam mayat ini pada 5,000 ke 6,000 tahun dulu, bersandarkan, berlapikkan cengkerang asal. Dan dikirimkan, yang paling penting ialah dikirimkan dengan tembikar sebagai lambang pengkebumian Neolitik. nampak? Pengkebumian Neolitik. Dia Jadi buat ada tembikar. Ada tembikar. Sekarang ini di sebelah sini saja ada 3 tembikar bersama si mati dikirimkan, barang kiriman. Jadi sudah ada prinsip akan hidup alam lain. Dan hidup alam lain digunakanlah contohnya tembikar dan sebagainya. Di samping itu kita juga jumpa alat batu dan lain-lain. Penemuan Okey, awak nampak adalah tu? sebagai seberang Para ahli primer arkeologi akan mengukuhkan Gua Kepah sebagai menjumpai peta arkeologi dunia. tulang belulang. Kepentingan rangka ini kepada negara dan juga rantau ini dan juga dunia ialah dia dikebumikan dalam shell medan. Di Lengguk kita jumpa rangka 5,000 tahun tapi dikebumi dalam gua di daratan. Ini hidup di tepi laut, ditanam di dalam bukit kerang. Jadi di semenanjung Malaysia memang kita tak ada jumpa rangka sebegini. So sangat penting dan dia mewakili sangat jelas pengkebumian Neolitik. Nanti kajian selepas ini bila kita bawa keluar balik ke USM, sebelum itu saya dah hantar 3 sampel untuk tarikan siput dan juga arang. Hari Jumaat yang lepas, insya-Allah hari Rabu ni kita akan dapat result dia. Confirm 5,000 ke 6,000 tu berapa dia punya ni? 5,600 ke 5,200. Kalau Wednesday we can get the result already. Dan kita bawa rangka, bawa balik ke lab, kita akan tentukan jantina, kita akan tentukan umur. Bila dia dah jumpa ni, boleh tentukan jantina dia, berapa usia dia. Minggu lepas, tulang rangka dipercayai milik manusia purba ditemui pada kedalaman 2 meter ketika kerja mengorek tanah untuk pembinaan Pusat Arkeologi Gua Kepah. Okey. Untuk yang video seterusnya, saya akan tunjukkan cari gali ekskavasi di laut. Video yang cikgu akan tunjuk ni adalah di mana video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang arkeolog bernama Ron Wyatt pada tahun 1988 mengklaim telah menemukan bangkai kereta tempur kuno yang berada di dasar Laut Merah. Ron Wyatt mengatakan bahwa bangkai kereta tempur Praroh yang tenggelam di Laut Merah tersebut digunakan saat mengejar Musa bersama para pengikutnya. Ron Wyatt bersama para peneliti lain juga menemukan beberapa tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama. Adanya temuan tulang belulang itu memperkuat dugaan bahwa itu merupakan kerangka bala tentara Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah. Didukung juga oleh hasil pengujian yang dilakukan di Stockholm University terhadap beberapa sisa tulang belulang yang ditemukan yang dinyatakan memang benar adanya. Para peneliti menyebutkan bahwa struktur dan kandungan tulang yang ditemukan telah berusia sekitar 3.500 tahun. Sementara itu, kisah pengejaran Nabi Musa juga diperkirakan terjadi dalam kurun waktu yang sama, yaitu sekitar 3.500 tahun yang lalu. Tidak hanya tulang yang ditemukan, ada juga benda lain yakni poros roda salah satu kereta kuda tentara Fir'aun yang kini telah berubah menjadi batu karang. Uniknya, dari beberapa bangkai kereta tadi ditemukan juga sebuah roda yang terdiri dari 4 buah jeruji yang terbuat dari emas. Penemuan kereta dan tulang belulang pasukan Fir'aun ini menjadi bukti kebenaran Al-Quran bahwa Nabi Musa alaihissalam atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala memang pernah membelah lautan. Nampak? Maknanya Nabi Musa diketahui sebagai orang yang berani menantang kepemimpinan Fir'aun. Bahkan Nabi Musa telah berusaha meluluhkan hati Fir'aun karena telah melampaui batas. Namun hal itu gagal dan membuat Fir'aun memerintahkan pasukan untuk menangkap Nabi Musa. awak nak jumpa lagi cerita-cerita
Nabi Musa dan para pengikutnya pun dikejar-kejar. Okey. Langkah-langkah dalam kaedah lisan. Terdapat 3 langkah di mana perlu dilakukan untuk dalam kaedah lisan. Yang pertama ialah mengenal pasti orang sumber dan menyediakan soalan berdasarkan tajuk kajian. Awak kena kenal pasti siapa yang awak akan jumpa. Siapakah dia ni? Siapakah yang awak akan jumpa yang akan sembang untuk soalan-soalan. Dan awak perlukan sediakan soalan yang berdasarkan tajuk kajian yang apa yang awak nak buat. Langkah kedua, membuat dan merakam perbualan. Langkah ketiga, menyalin rakaman, menyimpan data perbualan dan membuat penulisan. Okey, kita tengok pula langkah-langkah dalam kaedah bertulis. Okey, langkah pertama, mengenal pasti sumber sejarah yang tepat. Langkah kedua, mengumpul sumber sejarah. Langkah ketiga, mentaksir maklumat dalam sumber. Langkah keempat, membuat penulisan. Okey, itu je untuk pelajaran kita. Nanti cikgu nak awak tengok dalam, kalau awak nak lebih jelas, awak buka buku teks awak pun dah ada. Dan nak lagi banyak maklumat, awak tengok dalam buku. Okey. Cikgu ada sediakan sedikit latihan untuk kamu buat di dalam buku latihan awak. Okey. Yang pertama, apakah langkah-langkah dalam kaedah bertulis? Yang kedua, huraikan kepentingan memelihara sumber sejarah dalam generasi akan datang dalam bentuk peta minda ringkas. Okey, yang ini awak boleh cari dalam Google banyak. Dan cikgu tak nak awak salin-salin ni, awak buat peta minda aja. Mudah je. Okey, yang ketiga, sila salin nota ringkas dalam buku latihan buku sejarah awak. Okey? Sebelum tu cikgu nak minta tolong awak tolong subscribe channel cikgu ni. Subscribe, like dan komen. Awak nak share, boleh share pada kawan-kawan awak. Okey? Untuk cikgu lebih bersemangat untuk membuat video. Okey? Sampai di sini saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.